Percubaan, percubaan, percubaan. Percubaan, percubaan, percubaan. Percubaan, percubaan, percubaan. Percubaan, percubaan, percubaan. Selamat pagi. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya berasa bersyukur kerana kita dapat bersama-sama bersua dalam pertandingan forum remaja peringkat Zondi. Pada pagi yang cerah ini, saya Lim Ziyang akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan forum remaja kita pada kali ini. Hadirin yang dihormati, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik pembincangan, ada baiknya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita. Di sebelah kanan saya, Saudari Sharon Tim yang merupakan ahli panel yang pertama. Saudari Sharon Tim merupakan pengerusi Persatuan Sains sekolah kami. Selamat datang Saudari Sharon Tim. Apa khabar Saudari? Terima kasih saudara pengerusi, saudara Lim. Kabar baik. Saudara pengerusi bagaimana pula? Saya sihat dan bersemangat. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya, iaitu Saudara Lai Hong Liang. Saudara Lai merupakan ketua pengawas sekolah kami. Selamat datang Saudara Lai. Apa khabar saudara? Sehat sejahtera saudara pengerusi. Datang ke sini untuk berkongsi pengetahuan dengan sidang hadirin. Ya, sudah pasti Saudara Lai. Topik buah bicara kita pada hari ini memang menarik dan cukup bermakna, menjadikan kita terpanggil untuk membincangkannya. Berada di sebelah ahli panel kedua, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Kueh Zhi Yi, merupakan pengerusi Persatuan Sejarah. Apa khabar Saudari? Kabar baik. Selamat sejahtera dan salam forum buat semua. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati. Tema forum kita berkisah tentang pembinaan tamadun bangsa melalui budaya membaca. Pada tahun 2016, kajian The World Most Literature Ration telah meletakkan Malaysia pada kedudukan yang ke-53. Laporan ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia masih kurang cenderung ke arah pembacaan buku. Maka, membacalah antara strategi ampuh untuk membina bangsa yang bertamadun. Tanpa membuang masa, Saudari Sharon Tim, mohon saudari memberikan penjelasan tentang konteks istilah tamadun. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Lim Ziyang. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Dalam bahasa Inggris, istilah tamadun ialah culture and civilization, manakala kebudayaan dan peradaban dalam bahasa Melayu. Ahli arkeologi pula menegaskan bahawa tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau. Manakala dari aspek agama Islam, tamadun bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Seandainya sesebuah masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik, maka masyarakat tersebut akan mengalami zaman keruntuhan. Misalnya, zaman jahiliyah yang berlaku di tanah Arab. Kembali semula kepada saudara pengerusi forum, saudara Lim. Terima kasih ahli panel pertama. Begitu kagum saya mendengar penjelasan daripada Saudari Sharon Tim tentang istilah tamadun. Kata peribahasa, membaca itu jambatan ilmu. Kerana amalan membaca, kita dapat mencari kesaksihan tentang sesuatu perkara. Seterusnya, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudara Lai, tentang istilah tamadun. Nampaknya Saudara Lai sudah bersedia. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Salam sejahtera. Pada pendapat saya, istilah tamadun ini juga boleh dilihat daripada pandangan tokoh-tokoh sejarah yang terkemuka. Mengikut Gordon Chowder, seorang ahli arkeologi Australia yang pakar dalam kajian tentang prasejarah Eropah. Pencapaian material ialah lambang ketamadunan. Manakala Ibn Khaldun dalam Muqaddimah telah menggunakan dua istilah untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun, iaitu umrah untuk menerangkan kawasan tanah yang didiami secara tetap dan aspek-aspek pembangunan yang wujud di satu-satu kawasan. Manakala hadara pula merujuk kepada kehidupan yang menetap.
Beliau juga menentukan beberapa kriteria utama masyarakat yang bertamadun, antaranya berikut: aspek keagamaan, organisasi sosial, sistem perhubungan, sistem perundang, bandar, dan aspek kesenian. Sekian, saya kembalikan kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli panel kedua. Saudara Lai tentang istilah dan ciri-ciri tamadun. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga. Saudari Kuek tentang topik forum kita, ialah pembinaan tamadun bangsa melalui budaya membaca. Apakah pandangan saudara? Terima kasih saudara pengerusi forum, rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Saya masih teringat petikan yang pernah saya baca, yaitu pandangan seorang ahli falsafah tersohor, Rene Descartes, pernah menyatakan, membaca buku yang hebat ibarat mengadakan dialog dengan para cendekiawan yang cemerlang dari masa lampau. Pemikiran mereka terus hidup dan berpengaruh sehingga kini. Penulis menuangkan gagasan mereka yang terbaik semata-mata. Manakala Buya Hamka berpesan, membaca buku-buku yang baik bererti memberikan makanan rohani yang baik. Malah, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad iaitu Al-Alaq ayat 1-5 juga memerintahkan umat Islam membaca. Islam mengalahkan umatnya membaca dan membuat kajian. Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang membina masyarakat. Saudara pengerusi. Amat mengejutkan saya. Ahli panel ketiga mahir dalam pelbagai bidang. Ya, penerangan selanjutnya daripada saudari Kuek tentang topik ini. Dipersilakan. Sidang hadir, pada pandangan saya, untuk membincangkan topik ini. Pertama, kita perlu tahu tentang istilah tamadun. Saya begitu tertarik oleh kedua-dua ahli panel ini yang telah mendefinisikan tamadun dengan begitu baik. Kedua, kita perlu faham akan budaya membaca di negara kita. Menurut Ketua Pengarah Perpustakaan Negara, Puan Nafisa Ahmad berkata, amalan membaca masyarakat masih belum diterapkan sebagai satu budaya, walaupun kadar literasi rakyat negara kita melebihi 94%. Beliau juga menunjukkan bahawa secara peratannya, rakyat negara kita hanya membaca 15 hingga 20 buah buku setahun, berbanding dengan negara maju iaitu 40 buah buku setahun. Maka, tibalah masanya untuk kita membina budaya membaca ke arah pembina tamadun bangsa. Setakat ini sahaja sidang hadirin. Saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi forum. Saya amat bersetuju dengan pandangan saudari Kuek tentang amalan membaca di negara kita masih ketinggalan. Saya juga ada terbaca artikel tentang rakyat di Amerika Syarikat. Rakyatnya membaca secara purata selama 30 minit seminggu pada hari bekerja. Dan kadarnya meningkat pada hari Minggu, yaitu selama 37 menit. Maka, sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, amalan membaca sepatutnya diutamakan, bukan dianggap bagai melukut di tepi gantang. Begitu jelas dan menarik kupasan daripada saudari Kuek dan saudari Lai tentang budaya membaca di negara kita. Setelah mendengar penafikiran tentang istilah tamadun dan amalan membaca, seterusnya untuk membina ketamadunan bangsa kita. Sebagai langkah pertama, apakah yang perlu kita lakukan untuk mencapai objektif tersebut? Dengan itu, saya ingin bertanya kepada ahli panel pertama, iaitu saudari Sharon Tim. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi forum, saudara Lim. Sidang hadirin, menjawab persoalan saudara pengerusi, saya beranggap strategi yang utama ialah ibu bapa perlu memainkan elemen yang signifikan dalam usaha memupuk budaya membaca dalam kalangan generasi muda. Peribahasa Bapak Borek Anak Rintik menunjukkan ibu bapa merupakan orang yang amat berpengaruh dalam kehidupan dengan anak-anak. Ibu bapa harus menyediakan bahan bacaan yang menarik dan berunsurkan positif kepada anak-anak mereka, serta mengalahkan mereka supaya membaca dan menggunakannya secara maksimum. Benar kata saudari Sharon Tim. Pihak kerajaan juga perlu menggunakan kempen membaca kebangsaan. Misalnya kempen membaca, kempen kesedaran dan sebagainya. Kempen ini perlu dijalankan secara berterusan agar rakyat dapat mengenali kepentingan membaca. Dengan itu,
rakyat akan menjadikan membaca sebagai budaya hidup harian. Bah kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Pada pandangan saya pula, kemudahan perpustakaan perlu diperbanyak agar rakyat negara kita berpeluang untuk meminjam buku. Oleh itu, pihak kerajaan boleh berganding bahu bagai orang dengan tebing dengan pihak swasta untuk membina dan menjayakan projek pembinaan pusat sumber mini di setiap daerah. Sebagai serampang dua mata, perpustakaan bergerak di luar bandar juga boleh diaktifkan untuk mengurangkan kadar buta huruf di luar bandar. Setakat ini sahaja pandangan saya. Oh, satu cadangan yang baik. Nampaknya ahli panel pertama, Saudara Sharantin, juga tidak sabar untuk memberikan pandangan lagi. Mungkin boleh membicarakan bidang ini dengan lebih lanjut. Baiklah saudara pengerusi, hadirin sekalian. Saya ingin meneruskan kupasan tentang peranan ibu bapa. Ibu bapa juga harus acap kali membawa anak-anak ke perpustakaan awam dan ke kedai buku untuk mencari bahan bacaan yang diminati oleh anak mereka. Hal ini dapat menyemarakkan semangat membaca dalam kalangan anak mereka dan mengajak mereka berjinak-jinak dalam bidang ilmu. Pemikir Roman, Marcus Tullius Cicero pernah berkata, sebuah bilik tanpa buku, umpama badan tanpa jiwa. Lebih mudah sekiranya ibu bapa dapat mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Begitu juga mantan Perdana Menteri negara kita, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi sering menyeru ibu bapa supaya mengamalkan sikap bapak borek anak rintik dalam usaha memupuk tabiat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Sekian sahaja, kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih Saudari Sharantin. Apakah peranan sekolah dalam usaha ini? Saudara Lai. Saya amat setuju dengan hujah daripada Saudari Sharon dan Saudari Kwek. Pada pendapat saya, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan yang penting. Hal ini dikatakan demikian kerana guru merupakan individu yang kedua selepas ibu bapa yang mampu menjadi contoh dan tanggungjawab mendidik. Seperti peribahasa Melayu, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Guru kelas contohnya perlu mewujudkan suasana bacaan di dalam kelas, seperti menyediakan perpustakaan mini. Selain itu, pihak sekolah boleh menganjurkan program membaca seperti program Nilam, agar dapat melahirkan generasi yang berpengetahuan. Saudara pengerusi, nampaknya saudari lain mengingatkan saya tentang peranan media massa. Sidang hadir. Pada pandangan saya, media massa seperti televisyen, internet, radio dan sebagainya penting dalam menghebatkan kepentingan tabiat membaca kepada masyarakat. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat seperti penerbit stesen televisyen haruslah mengadakan satu dokumentasi yang memaparkan kepentingan membaca dalam kehidupan dan menayangkannya di televisyen agar negara kita terus maju seiring dengan arus globalisasi. Ini sedikit pandangan saya. Wah, nampaknya kita sudah banyak membincangkan strategi untuk memupuk amalan membaca. Kita perlu menggembleng tenaga dan sehati sejiwa untuk mencapai misi yang agung ini. Maka tibalah waktunya. Sama ada terjawab atau tidak ahli panel kita tentang budaya membaca untuk membina ketamadunan bangsa kita. Dipersilakan ahli panel kedua, Saudara Lai. Terima kasih saudara pengerusi forum, Saudara Lim. Sidang hadirin. Secara amnya, bangsa yang bertamadun tidak akan wujud sekiranya tidak mempunyai generasi muda yang bersasya mulia, berfikiran matang dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan ciri-ciri ini tidak lain tidak bukan mesti lahir hanya melalui amalan membaca. Hal ini dikatakan demikian kerana tokoh-tokoh yang pakar dalam bidang tertentu dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah menyebabkan banyak jutaan baharu direka. Sebagai contoh, negara Jepun yang maju dalam bidang sains dan teknologi telah mencipta pelbagai jenis barangan yang berfungsi secara otomatik. Dengan memudahakan amalan membaca, kita juga mampu maju seperti negara Jepun dalam bidang teknologi moden. Kembali kepada saudara pengerusi untuk perbincangan seterusnya. Pendapat ahli panel kedua memang berasas. Bagaimanakah pandangan ahli panel yang lain? Saya amat bersetuju bahawa amalan membaca dapat meningkatkan kepakaran tenaga kerja dalam sesuatu bidang, terutamanya teknologi, perubatan dan sebagainya.
Kita tidak perlu bergantung pada kepakaran luar lagi, misalnya dalam industri otomobil. Jelaslah bahwa amalan membaca dapat membekalkan tenaga pakar atau mahir kepada sesebuah negara itu. Benar, Saudari Shantim. Sidang hadir. Dengan membudayakan amalan membaca juga, kita akan dapat melahirkan golongan penulis yang berbakat. Misalnya penulis yang berkaliber sebelum ini seperti Christmas, Usman Awang, dan sebagainya. Dengan amalan membaca, kita akan mengembangkan hasil sastra negara kita ke peringkat antarabangsa. Saya percaya, satu hari nanti penulis kita akan memenangi hadiah Nobel dalam kesusastraan. Tidak lagi hanya dibolok oleh negara-negara barat. Memang tepat. Saya juga pernah membaca hasil karya penulis negara kita seperti Putera Gunung Tahan, hasil karya Pak Sako. Begitu terharu dan tersentuh hati saya membaca karya beliau tentang semangat cinta akan tanah air. Seterusnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga daripada aspek kemasyarakatan. Pada pandangan saya, kita akan mampu melahirkan masyarakat madani yang harmoni dan sejahtera. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang banyak membaca akan melakukan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Bayangkan masyarakat yang hidup dalam suasana saling menghormati, bekerjasama dan sebagainya akan menjadi model dan teladan kepada negara lain. Kenyataan ini amat jelas dalam sejarah ketamadunan Islam di negara Tanah Arab. Pengislaman puak-puak Arab telah menjalinkan hubungan yang mesra antara masyarakat Arab. Kembali kepada saudara pengurus. Terima kasih, saudari Kue. Nampaknya masa berlalu begitu patas. Amat sayang sekali kita tidak dapat meneruskan perbincangan untuk isi-isi yang seterusnya. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Saudari Shantim, dipersilakan. Saudara pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, tidak ada alasan kita tidak membudayakan amalan membaca dalam kehidupan. Marilah kita sama-sama membudayakan amalan mulia ini. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Sidang hadirin, akhir kata daripada saya, budaya membaca untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun bukanlah angan-angan Mat Junid. Dengan iltizam padu dan komitmen jitu semua pihak, walau masih setahun jagung, darah setampur pinang. Mari kita usahakan yang terbaik buat bangsa dan nusa kita. Begitulah pandangan saya. Sekian, terima kasih. Sidang hadir. Daripada wawasan 2020 hinggalah transformasi negara 50. Saya percaya budaya membaca akan dapat membentuk sebuah negara bangsa yang benar-benar berwibawa dari segi ekonomi, sosial, minda dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi buat rumusan buat bicara daripada semua ahli panel kita tentang pembinaan tamadun bangsa melalui budaya membaca. Tuntasnya, bula air kerana pembentong, bula kata kerana mafakat. Maka hasrat menjadikan tanah air kita sebagai negara yang bertamadun akan menjadi realiti seperti yang berlakunya pada zaman kegemilangan Kesultanan Melaka. Semoga forum ini menjadi aspirasi dan motivasi kepada generasi muda untuk membudayakan amalan membaca. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan pertandingan forum remaja pada kali ini. Sekian, terima kasih.